Kalau orang bertanya pada saya, apa itu kompetensi? Dalam bahasa mudah, kompetensi ialah gabungan tiga perkara: pengetahuan, kemahiran dan juga keupayaan tingkah laku. Contohnya macam inilah, driving test, ujian bawa kereta. Biasanya mula-mula kita akan baca buku untuk mengambil lesen. Kita tahu macam mana nak bawa kereta, kita tahu macam mana kaedah untuk bawa kereta. Kemudian skillnya, kemahirannya kita dilatih membawa kereta di jalan yang tak sibuk. Tapi bila seseorang itu sudah ada kompetensi, maka dia boleh bawa kereta dalam keadaan jalan raya yang sibuk. Itu menandakan bahawa orang itu sudah ada kompetensi. Sebenarnya berkomunikasi ni kalau kita tengok mudah saja. Bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok mata dia. Kemudian kita kena pastikan yang kita menunjukkan yang kita tu nak menyampaikan sesuatu pada dia. Dan pada masa yang sama kita kena dengar juga apa pandangan dia. Jadi komunikasi ni bukan sekadar kita pandai berbahasa saja, tapi kita kena memastikan kita menyampaikan sesuatu itu dengan penuh perasaan. Itu maksud dia komunikasi. Dan tak lupa juga kita kena mendengar dengan baik. Kadang-kadang seseorang tu dia mungkin bagus menyampaikan pandangan, menyampaikan ceramah, tapi dia tak mampu mendengar dan menjawab dengan baik. Kerana kemahiran mendengarnya tu selalunya bila orang bertanya dia akan terus memotong. Itu tidak baik dalam komunikasi. Itu adalah halangan-halangan dalam komunikasi. Pada saya kualitatif penting, kuantitatif pun penting. Biasanya orang akan menjurus kepada kuantitatif kerana berdasarkan kepada jumlah, pengiraan dan juga benda yang boleh dikira. Tetapi untuk mendalami sesuatu isu, kita kena pergi kualitatif. Biasanya kualitatif tu kita menemu ramah, membiarkan orang yang kita temu ramah tu menceritakan sehingga sedalam-dalamnya. Dan dekat situlah baru kita akan dapat mengetahui sebenarnya motif di sebalik perkara yang nak disampaikan. Kalau dalam contoh kuantitatif, biasanya borang soal selidik akan diedarkan. Itu biasa kita hanya akan dapat tahu perkara-perkara atas saja, jumlah, data dan sebagainya. Tetapi bila kita menemu ramah, membuat pemerhatian langsung, maka itu sudah masuk dalam kategori kualitatif. Kualitatif ni melahirkan maksud-maksud yang lebih tersirat berbanding yang tersurat dalam kuantitatif. Tersurat biasanya digambarkan sebagaimana yang ditulis di atas kertas ataupun di dalam laporan berdasarkan benda-benda yang boleh dibaca. Tetapi tersirat, tuan-tuan, mempunyai makna yang lebih mendalam. Kalau kita menemu ramah orang misalnya, bukan sekadar yang kita nak dengar itu adalah perkara asas, tapi motif di sebalik perkara yang disampaikan itu tersirat. Tersirat ni memerlukan pengamatan yang tajam, memerlukan kedalaman persoalan yang nak dirungkaikan. Banyak orang selalunya akan membuat konklusi tersendiri berdasarkan apa yang tersurat. Tetapi ingat tuan-tuan, yang lebih penting sebenarnya apa yang tersirat. Yang tersirat tu memerlukan masa untuk kita mencari ataupun mendapatkan jawapannya. Itu beza antara tersurat dan tersirat. Kalau kita ditanyakan tentang sama ada selepas belajar kita perlu teruskan pengajian peringkat ijazah kedua atau ketiga, ataupun seeloknya kita bekerja dulu. Kalau tanya saya lah sebagai orang yang dah pernah bekerja, saya kira kalau tawaran itu sangat menarik, terima dulu. Kerana apa? Setelah kita belajar di peringkat ijazah pertama, kita akan masuk ke alam pekerjaan. Dalam alam pekerjaan tu kita akan dapati banyak pengalaman yang dapat kita hasilkan ataupun dapat kita timba. Dan pengalaman inilah sebenarnya yang membezakan kita ketika kita sambung kepada pengajian kita di peringkat sarjana ataupun ijazah kedua. Berbeza kalau tuan-tuan tanya saya bagaimana pelajar yang ijazah pertama terus sambung ijazah kedua dengan orang yang sudah ada ijazah pertama, ada 5 tahun pengalaman misalnya, menyambung ijazah keduanya. Beza tuan-tuan. Cara dia bercakap, kaedah
kaedah dia berkongsi pengetahuan dia di dalam kelas, membentangkan maklumat-maklumat yang dia ada berbeza tuan-tuan. Soalan yang dikemukakan kepada pensyarah juga berbeza. Jadi pada saya gabungan ijazah sarjana dengan sarjana muda dengan pengalaman itu lebih baik daripada selepas ijazah pertama terus sambung ijazah kedua. Itulah pandangan saya.